KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey, selaku hos anda untuk hari ini. Jadi, Wani nak tanyalah sebelum tu, apa khabar anda semua yang di rumah? Wani harap anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa terhindari daripada penyakit COVID-19 yang tidak kita ingini ini. Dan sekarang ini kita semua tahu kita masih lagi belum menang sebagai rakyat Malaysia. Jadi, sangat penting untuk kita menjadi seorang yang bertanggungjawab demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Alright? Okey, untuk subjek kita hari ini kita akan belajar satu subjek yang diminati oleh pelajar aliran sains, iaitu subjek biologi. Tapi kalau nak tahu khususnya topik apa yang telah dipilih, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Jadi, mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Zamimah hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah beberapa kali kita telah bersua dan hari kita bertemu lagi dalam subjek biologi bersama dengan Cikgu Zamimah. Tapi sebelum Wani nak tanya apa yang ingin kita fokuskan hari ini Cikgu, seperti biasalah, Cikgu pun mesti dah biasa dah datang ke studio Sukses. Cikgu boleh datang ke meja istimewa sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Okey, Wani dulu. Cikgu boleh pakai dulu. Saya dulu. Okey, boleh. Bismillah. Alright. Okey, Wani pula pakai. Alright, Cikgu. Barulah kita boleh bersembang dengan Cikgu. SOP pun dah jaga. Sekarang ni Wani nak tanya Cikgu. Tajuk apa yang telah dipilih dan mengapa penting ni untuk murid-murid menguasai topik ini, Cikgu? Okey, terima kasih Wani. Baik, murid-murid di rumah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam episod pembelajaran kita untuk kita melihat teknik-teknik menjawab bagi bab-bab yang tertentu yang kita dah pilih. Jadi untuk hari ini, Wani, cikgu memilih bab 8 yang berkaitan dengan sistem respirasi di dalam manusia dan juga di dalam haiwan. Ataupun kalau macam ada yang panggil respirasi ini sebagai respiration. Sistem respirasi manusia dan haiwan. Jadi itu dia, cikgu dah perkenalkan dah topik apa yang akan dipelajari. Jadi anda bersiap sedia dengan segala buku catatan di sebelah untuk anda take note segala nota penting yang akan Cikgu Zamimah ajarkan hari ini. Okey? Tapi sebelum kita teruskan Cikgu, kita nak berehat seketika lah. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey, dalam subjek kita hari ini, biologi. Bersama dengan guru kita, Puan Zamimah Muhammad Johari dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Dan semestinya cikgu bukan kita berdua sajalah yang akan belajar hari ini. Kerana kita akan memanggil bersama dengan kita 6 murid dari sekolah cikgu sendiri. Mereka semua ni volunteer ke atau anak murid kelas cikgu? Volunteer. Ada yang campur-campur kelas. Wow, tapi semuanya tingkatan 5 ya? Okey, campur, ada yang tingkatan 4, ada tingkatan 5. Alright, jadi jom kalau kita nak tahu siapa anak muridnya, mari kita persilakan ke semua 6 murid bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera, apa khabar semua? Waalaikumsalam, khabar baik. Baik. Tu dia 6 jejaka tampan di depan ini, tapi suara semua lemah lembut cikgu ya. Okey, jadi boleh tak Kak Wani nak kenal dengan anda semua? Boleh kita mulakan dengan Iqbal, boleh bagi tahu nama, umur dan juga cita-cita anda. Silakan Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Faizal. Saya berumur 16 tahun. Saya dari Sekolah Sultan Alam Shah. Dan cita-cita saya nak jadi seorang doktor. Wow, itu dia. Nak jadi doktor apa tu Iqbal? Kalau lebih spesifiknya. Saya nak jadi doktor jantung. Pakar jantung. Pakar jantung. Okey, menarik. Bagus Iqbal. Seterusnya kita ada Amir. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera satu Malaysia kepada semua. Nama saya Amir Syafiq dan saya sekolah di Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya dan berumur 16 tahun. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang farmasis
dan juga saintis yang menceburi bidang berkaitan dengan kanser. Wow, sangat hebat di situ. Bagus. Okey, bagus Amir. Seterusnya kita ada Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar bin Faridul Afras. Saya berumur 17 tahun dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor gigi yang berjaya. Okey, ni doktor yang akan dicari ramai InsyaAllah. nanti ni. Amin. Okey Ahmad, terima kasih. Seterusnya kita ada Kaid. Betul ke sebutannya itu Muhammad Kaid? Boleh perkenalkan nama, umur dan juga pandangan anda mengenai subjek biologi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qaid bin Muhammad Noor. Saya pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Sultan Alam Shah. Pandangan saya terhadap subjek biologi ni dia luas. Banyak benda kita boleh belajar. Itu dia, sangat luas ya. Sama juga macam tajuk kita hari ini. Betul. Satu tajuk yang agak besar juga Besar ya, Cikgu. juga, betul. Seterusnya kita nak tanya Ryan. Silakan Ryan, nama, umur dan pandangan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Siti bin Muhammad Rizal. Daripada tingkatan 4 dari Sekolah Sultan Alam Shah. Yang pandangan saya terhadap biologi ni memang menarik lah sebab kita boleh relate dengan daily life situation. Betul? Satu penjelasan yang sangat menarik di situ Ryan. Dan akhir sekali kita ada Hazim. Silakan Hazim. Assalamualaikum, nama saya Hazim Ismail bin Ardi, merupakan pelajar tingkatan 4 di Sekolah Sultan Alam Shah dan biologi merupakan subjek kegemaran saya. Saya minat subjek bio ni sebab dia mencuburi semua kehidupan. Ya, merangkumi ilmu pada semua kehidupan. Betul, itu seluruh dia. kehidupan. Bermaksudnya di Betul. sini biologi bukan setakat dalam silibus saja, tapi ia berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Betul. Okey, jadi terima kasih kepada 6 murid dari SMK Sultan Alam Shah Putrajaya. Dan di sini Kak Wani nak tanya, kalau anda sudah bersedia untuk belajar hari ini, sila tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ini. Alright, nampaknya semua dah bersedia dengan penuh semangat. Cikgu dah bersedia, Cikgu? Cikgu dah bersedia, Okey, jadi jom anda di rumah kalau sudah bersedia juga, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan, Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, terima kasih anak-anak cikgu bersama-sama dengan cikgu, sudi bersama dengan cikgu dalam Google Meet. Okey, jadi kita akan berinteraksi lah dengan anak-anak cikgu di Google Meet. Dan anak-anak cikgu di rumah, seperti yang Kak Wani pesan tadi, pastikan ada buku nota, buku teks, okey, pen, pensel, okey, untuk anda mencatat apa yang kita akan pelajari hari ini. Baik, tajuk yang cikgu dah sebutkan tadi, okey, kita akan bincangkan hari ini adalah bab 8, tingkatan 4. Okey, dan tajuk untuk bab 8 adalah sistem respirasi manusia dan haiwan ataupun sistem respirasi dalam manusia dan juga haiwan. Okey, kalau murid-murid masih ingat slot yang sebelum ini, kita dah bincangkan bab 7 iaitu respirasi sel. Okey, di mana proses respirasi yang berlaku di peringkat sel. Apa kepentingan oksigen kita ambil dan apakah proses yang berlaku untuk menukarkan glukosa dan oksigen kepada tenaga dan sebagainya. Jadi, pada bab kali ini kita akan melihat pula okey, bagaimanakah sistem di dalam badan manusia dan juga di dalam beberapa haiwan, okey, yang kita akan lihat mengikut peringkatlah daripada haiwan yang kecil, okey, sehingga haiwan yang lebih besar. Bagaimana oksigen itu dibawa masuk sehinggalah dia sampai ke peringkat sel. Kemudian sel akan gunakan. Okey. Jadi, sebagai fokusnya kita pada hari ini adalah untuk melihat teknik menjawab. Okey, sekiranya murid-murid mengikuti slot-slot yang cikgu sampaikan ataupun guru-guru biologi lain sampaikan, okey, ataupun kalau murid-murid ingat Teacher Insari juga menyampaikan teknik menjawab soalan. Okey, jadi murid-murid boleh recall balik. Okey, ingat balik apakah tips-tips ataupun teknik-teknik yang pernah cikgu berikan. Jadi kita akan aplikasikan di dalam tajuk sistem respirasi dalam manusia dan juga haiwan. Okey. Jadi seperti sebelum ni, okey, cikgu kita nak recall balik sikit. Okey, apa sebenarnya yang kita dah pernah belajar dalam tajuk ini? Tajuk sistem respirasi dalam manusia dan haiwan, kita ada 4 subtopik. Okey, 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4. Okey, jadi insya-Allah dengan melihat subtopik ni murid-murid boleh ingat balik, 8.1 kita belajar tajuk ni. 8.2 tajuk ni. Okey, dan mereka boleh gambarkan semula diagram.
Okey, gambar raja yang terlibat dalam setiap subtopik. Okey. So 8.1 kita belajar jenis sistem respirasi. Okey, jenis sistem respirasi dalam serangga. Okey, kita lihat dalam ikan, dalam amfibia dan juga dalam manusia. Okey, kalau anak-anak cikgu dekat Google Meet sana, okey, masih ingat tak apakah nama sistem respirasi manusia? Organ apa yang terlibat dalam sistem respirasi manusia? Ada yang boleh jawab? Paru-paru. Very good. Paru-paru. Okey, paru-paru. Kalau dalam ikan? Insang, betul. Okey, maksudnya ingat lagi lah. Okey, bagus. Kemudian 8.2 kita akan melihat pula mekanisme. Okey, mekanisme pernafasan, iaitu apakah yang berlaku di dalam sistem pernafasan kita ataupun sistem respirasi kita sehingga oksigen itu boleh masuk ke dalam paru-paru dan sampai ke dalam sel, kemudian karbon dioksida pula yang dihasilkan oleh sel boleh dikeluarkan daripada badan melalui organ yang sama. Mekanisme yang bertentanganlah daripada pernafasan tarik nafas. Okey, kemudian untuk kita menyingkirkan karbon dioksida adalah hembusan nafas. Okey, itu 8.2. Jadi 8.2 dah terang dekat situ, dia tulis mekanisme. Okey, kalau murid-murid ingat lagi, cikgu pernah bagi teknik dulu. Okey, cara pembelajaran untuk mengingat mekanisme. Okey, murid-murid kena pastikan bila ada mekanisme, bila belajar tentang mekanisme, pastikan proses itu mengikut langkah-langkah yang tertentu. Bila mekanisme maksudnya dia ada, okey, proses satu apa, kemudian apa, next what. Okey. So kena ikut step by step, langkah demi langkah. Okey. Kemudian 8.3 kita ada pertukaran gas dalam manusia. Bila oksigen masuk dalam organ, okey, organ pernafasan kita ataupun organ respirasi, okey, gas tersebut ataupun oksigen tersebut perlu sebenarnya masuk ke dalam sistem pengangkutan pula. Jadi macam mana proses gas oksigen daripada organ pernafasan kita, contoh manusia, kita ada paru-paru. Daripada alveolus, macam mana dia boleh masuk dalam salur darah. Okey. Kemudian daripada salur darah pula dibawa kepada sel, macam mana oksigen daripada salur darah dipindahkan ataupun meresap masuk ke dalam sel. Sebab sel adalah dia punya destinasi. Kemudian sebaliknya, sama juga karbon dioksida daripada sel nak masuk dalam salur darah, kemudian dah sampai dekat paru-paru, daripada salur darah nak masuk ke dalam alveolus. Okey. So itu yang berlaku dalam 8.3. Jadi murid-murid kena ingat balik macam mana oksigen dibawa dalam darah, macam mana karbon dioksida dibawa dalam darah. Okey. Dan yang keempat adalah isu kesihatan berkaitan sistem respirasi manusia. Okey, jika murid-murid ingat lagi, kita ada istilah penyakit-penyakit yang berkaitan paru-paru lah. Kita ada emphysema, okey, dan sebagainya. Okey, jadi murid-murid perlu recall balik, okey, apa yang kita dah pelajari dalam bab 8. Okey. Alright. Baik, kita mulakan dengan soalan objektif. Okey. Jadi murid-murid mungkin sepatutnya lah dah pernah melalui satu set soalan mengikut format SPM. Okey, walaupun SPM kali ini adalah kali pertama murid-murid menghadapi format baru. Okey, tapi cikgu rasa ada dah set-set soalan yang cikgu buat berdasarkan kepada format yang bakal dikeluarkan untuk SPM 2021. Okey. Soalan kita ada 3 kertas. Okey, cikgu recall semula, cikgu ingatkan semula, kita ada 3 kertas. Kertas yang pertama adalah kertas objektif. Okey, dan berbentuk soalan dia macam inilah lebih kurang. Okey, dia ada pilihan jawapan A, B, C, D ataupun A, B, C. Okey, kemudian kita ada kertas 2, kita ada soalan struktur dan juga soalan AC. Dan kertas 3 adalah soalan amali. Okey, yang berkaitan dengan eksperimen. Okey. Jadi, cikgu akan ulang semula ataupun cikgu akan sentuh balik. Kita akan bincang balik bagaimana kaedah ataupun cara untuk menjawab soalan-soalan yang cikgu beri contoh di sini. Okey, soalan objektif. Okey, pertama sekali murid-murid pastikan, cikgu boleh lukis kot kat sini kan? Okey, murid pastikan. Oh, tak boleh. Okey, tak apa. Okey, murid kena pastikan apakah stimulus pada soalan. Okey, so cikgu pernah sebut stimulus pada soalan boleh jadi gambar raja, boleh jadi pernyataan, boleh jadi jadual ataupun boleh jadi carta alir. Okey, jadi murid-murid kena pastikan betul-betul apakah gambar rajah ini. Okey, selalunya
Kalau gambar rajah ni murid-murid tak pernah nampak dalam buku teks, Ya. tak pernah nampak dalam buku rujukan, mereka akan jadi macam panik sekejap. Kata, ya Allah, gambar apa ni? Sebab dia suka tengok gambar kan. Betul. Masa murid-murid semak soalan tu, dia tengok gambar dulu. Yang ni familiar. Jadi cikgu nak pesan kepada murid-murid, jangan khawatir kalau tengok ataupun ternampak gambar rajah yang murid-murid mungkin tak pernah lihat. Okey, kenapa? Sebab maklumat-maklumat di sekitar gambar rajah itu akan membantu murid-murid untuk melihat, okey, di bahagian manakah sebenarnya gambar rajah itu, okey, berdasarkan kepada gambar rajah dalam buku teks yang murid-murid pernah lihat. Ya. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini maklumat dia apa? Dia hanya ada gambar rajah, okey, lepas tu dia ada pilihan A, B, C, D. Yang penting adalah penyataan dekat atas ni. Kalau murid-murid lihat penyataan dekat atas, Rajah 14 menunjukkan apa? Struktur respirasi bagi seekor serangga. Lepas tu terus murid-murid sepatutnya dapat bayangkan. Oh, serangga. Yeah. Murid-murid dah nampak dah gambar belalang tu dalam buku teks belalang kan. So gambar belalang. Dan murid-murid boleh nampak sebab kadang-kadang gambar ni dia zoom in, zoom out kan. Sebab tu murid-murid macam kadang-kadang dia rasa macam tak familiar lah gambar ni. Tak tahu ni bahagian mana. Yes, di bahagian mana, angle mana. Cikgu pernah sebut. Gambar rajah ni dia boleh jadi banyak angle. So, penyataan ni penting. So, murid-murid baca betul-betul apa sahaja yang ada dalam soalan. So, penyataan ni dia kata gambar ni sebenarnya adalah struktur respirasi bagi seekor serangga. Jadi baru nampak sikit, oh serangga, okey dah tahu dah ni apa. Automatically dah akan tahu. Jadi soalannya, antara bahagian A, kita ada A kat sini, ada B, C ataupun D, yang manakah terlibat dalam proses pertukaran gas? Pertukaran gas yang macam cikgu cakap tadi, pertukaran gas adalah bagaimana proses di mana oksigen berpindah daripada organ respirasi ke dalam salur darah, dan ataupun ke dalam sel. Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab untuk soalan contoh satu? Soalan 1. Bahagian mana yang melibatkan pertukaran gas? Ini kira soalan mudah lah ni kan cikgu. Mudah ni kan. Soalan ni soalan mudah. Silakan Azim. Suara siapa tadi itu? Iqbal ya? Iqbal silakan. Apa jawapannya? Saya rasa jawapan dia D. D. Kita tengok D. Betul. Kenapa bagus, D? Bagus. So ini adalah sistem respirasi untuk serangga. Jadi kita panggil sistem ini adalah sistem tracheal system. Kalau kita tengok di hujung ni adalah hujung trachea lah, ataupun kita panggil tracheo, dan dia terus attach dengan tisu. Dia attach dengan tisu. Jadi oksigen tu akan terus meresap ke dalam sel-sel ataupun tisu-tisu serangga. Ya. Seterusnya. Seterusnya sama juga. Dia ada stimulus, dia ada statement. Jadi stimulus ni dalam bentuk jadual pula. Yang tadi gambar rajah. Antara berikut yang manakah berlaku semasa hembusan nafas dalam ikan? Jadi konsep dia adalah proses pernafasan dalam ikan. Mekanisme pernafasan. Ini mekanisme. Jadi siapa nak jawab? Dah baca tak? Boleh baca kan? Boleh nampak kan? Ya, siapa nak jawab contoh 2 pula? Dia ada A, ada B, ada C, ada D. Apa yang berlaku dekat mulut, apa yang berlaku pada operculum, dan apa yang berlaku pada aliran air pada masa hembusan nafas. Ryan, apa jawapannya Ryan? Pendapat saya jawapan dia C, insyaAllah. InsyaAllah jawapan dia C. Kenapa tak yakin tu Ryan? Kenapa? Tapi kalau yakin. Tapi kalau jawapan ataupun stimulus dalam bentuk jadual ni memang murid-murid kena perhatikan betul-betul. Sebab dia ada beberapa kolom dan ada beberapa row kan. Jadi murid-murid kena match kan. Untuk mulut, operculum dan aliran air. Yang mana yang betul. So cikgu cadangkan murid-murid tick sikit. Yang mana yang betul, yang mana salah tu terus pangkah dulu. So tinggalkan pilihan jawapan yang paling tepat, 2 yang paling tepat, ini baru kita boleh pilih yang terbaik. So jawapan dia adalah betul, jawapan dia adalah C. So masa hembusan nafas, mulut tertutup, mulut ikan mulut ikan tertutup. Awak cuba imagine. Mulut ikan tertutup, operculum mana? Operculum adalah bahagian pipi. Pipi kita tak boleh buka, tapi pipi ikan boleh buka. So operculum terbuka dan aliran air keluar melalui operculum. Tu hembusan nafas. So dia tak keluar balik ikut mulut lah. Air masuk ikut mulut, dia keluar ikut
Apa kela? Jadi di sini kita tahulah bagaimana seekor ikan itu bernafas, cikgu. Ya, betul. Kalau Okey. kalau awak ada akuarium dekat rumah kan, awak boleh tengok ikan tu. Baru bila dah tahu ni baru interestednya nak tengok ikan ni bernafas macam mana. Ya, alright cikgu. Nampaknya kita dah buat 2 contoh soalan untuk hari ini. Betul. Lepas ni ada banyak lagi soalan yang kita akan buat bersama dengan Cikgu Zamimah. Tapi kita nak berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 untuk subjek kita hari ini Biologi bersama dengan Cikgu Zamimah dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya dan masih lagi bersama dengan 6 murid dari sekolah yang sama. Jadi macam mana murid atas talian masih bersemangat tak nak jawab soalan hari ini? Okey tak? Alright, itu dia dengan penuh semangat. Jadi jom kita sambung dengan soalan contoh 3 untuk kertas 1. Dipersilakan Okey, cikgu. Wani. Terima kasih. Okey, jadi tahniah murid-murid cikgu di Google Meet tadi boleh menjawab 2 soalan. Okey, kemudian kita tengok pula soalan yang ketiga. Okey. Cikgu bagi beberapa soalan dengan stimulus yang berbeza. Okey, tadi kita dah jumpa gambar rajah, okey, stimulus dalam bentuk jadual. Okey, dan ini kita nak tengok pula stimulus dalam bentuk apa ni Wani rasa? Penyakit. Okey, ni pasal penyakit. Penyakit seorang manusia. Okey, betul. Dia ada penyataan berkenaan dengan penyakit. Jadi kalau kita tengok balik subtopik yang mana? 8.4. Okey, kita lihat penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi. Okey. Jadi soalannya, okey, kalau macam penyataan macam ni macam mana? Selalu student bila tengok alamak banyaknya nak kena baca kan. Tapi tak bolehlah kena bacalah juga sebab penyataan ni lah yang akan membantu murid-murid untuk memilih jawapan yang paling tepat. Yeah. Okey, jadi dia kata berikut adalah masalah yang dihadapi. Penting baca statement yang atas ni selalu murid tak nak baca. Dia terus je tengok apa yang paling menarik adalah stimulus, kemudian yang next yang menarik adalah jawapan. Okey, jadi cikgu nasihatkan baca semua ya murid-murid. Okey, jadi berikut adalah masalah yang dihadapi oleh seorang perokok. Okey, jadi apa dia punya keyword dia sebenarnya? Masalah. Okey, perokok. Jadi kita boleh imagine lah. Okey. Kita boleh fokus terus. Okey, apa sebenarnya penyataan ni? Penyataan ni adalah berkaitan dengan sejenis penyakit iaitu laryngitis. Okey, laryngitis ialah satu kesan menghisap rokok. Okey. Ia menyebabkan pertuturan menjadi susah dan menyakitkan. Jadi kita dah belajar 8.4 beberapa jenis penyakit dan cikgu nak ingatkan murid-murid. Okey. Silibus kita KSSM sekarang dan buku teks kita. Okey, sebenarnya dia bukan hanya tertumpu kepada apa yang tertulis di dalam buku teks semata-mata. Kalau murid-murid baca betul-betul ada banyak aktiviti-aktiviti yang meminta murid-murid untuk explore lebih lagi daripada apa yang ada dalam buku teks. Betul. Okey, jadi kalau perkara-perkara macam ni macam berkaitan teknologi, berkaitan dengan penyakit, okey, murid-murid kena expect more. Okey, maknanya daripada guide ataupun panduan yang diberi dalam buku teks tu, sepatutnya murid-murid lakukan aktiviti-aktiviti tersebut supaya murid-murid dapat explore lebih banyak tentang penyakit-penyakit lain ataupun teknologi-teknologi yang terkini yang digunakan dalam bidang biologi. Ya. Okey, supaya bila tengok soalan-soalan yang macam tak ada dalam buku teks, murid macam tak terkejut, tak pernah tengoklah penyakit ni, tak pernah dengarlah teknologi ni. Okey. Bermaksudnya pengetahuan itu perlu luas daripada silibus buku teks sebenarnya. Okey, tapi memang kalau kita kata cikgu internet tu banyaklah benda nak kena baca kan. Okey, tapi sebab tu cikgu kata cuba ikut panduan yang diberikan dalam buku teks. Okey, apakah penyakit-penyakit yang perlu murid-murid tahu. Okey. Baik, so laryngitis, okey, dia dah bagi dah laryngitis, okey, apa dia punya keyword dia? Dia kata adalah kesan menghisap rokok. Kemudian dia kata pertuturan menjadi susah dan menyakitkan. Jadi konsep apa yang murid-murid kena tahu? Okey, cikgu bagi murid cikgu jawab dululah. Apa jawapan dia ya? Siapa yang tahu? Boleh Kak Wani minta Amir? Amir? Ya, saya. Okey, apa jawapannya? Pendapat saya, jawapannya adalah D. D. Haba dari asap rokok. Haba daripada asap rokok. Ya, okey. Kita tengok dulu. Betul jawapan dia haba daripada asap rokok. Jadi apa sebenarnya yang murid-murid kena faham dalam soalan ni? Okay, macam cikgu kata soalan adalah untuk menguji konsep. Okay, jadi konsep apa? Okay, konsepnya murid-murid kena tahu. Kalau dalam rokok kita tahu ada tar. Okay, apakah kesan tar kepada sistem respirasi kita? Okay, tar tu adalah bahan kimia yang berwarna hitam dan dia akan menghitam dan mengeraskan paru-paru. Jadi tak kenalah kan dengan statement ni.
Nikotin. Apakah kesan nikotin? Nikotin menghasilkan, merangsang penghasilan hormon adrenalin. So bila hormon adrenalin terhasil, pergerakan ataupun degupan jantung akan menjadi laju. Ya. Okey, kemudian karbon monoksida dia akan compete dengan oksigen, okey, untuk mengikat pada hemoglobin pada darah. Jadi oksigen kurang dalam darah. Okey, pun tak berkaitan. Jadi yang paling tepat adalah haba dalam asap rokok. Sebab keadaan dekat sini kita tengok dia berkaitan dengan kita punya peti suara, kan, bahagian tekak. So bahagian tekak menjadi kering. Okey, adalah disebabkan oleh haba. Okey, Alright, betul. bagus Amir. Okey, Tanya. Baik. Kita teruskan dengan kertas 2. Kertas 2. Aha. Okey, kalau murid ingat lagi, kertas 2 formatnya adalah dia ada 3 bahagian. Bahagian A ada beberapa soalan struktur, okey, dengan jumlah markah yang berbeza-beza. Okey, kemudian bahagian B adalah soalan esei. Okey, ada 2 soalan esei dan murid-murid perlu pilih 1. Okey, dan kemudian bahagian C soalan esei juga ada 1 soalan esei yang murid-murid wajib jawab. Okey, jadi apa beza bahagian A dengan bahagian B dengan bahagian C adalah bentuk soalan, okey, ataupun bentuk konsep yang diuji. Kalau bahagian B dia lebih kepada konsep ataupun fakta-fakta, okey, yang kita pelajari ataupun melibatkan mekanisme ataupun melibatkan fisiologi haiwan dan tumbuhan, okey, dan sebagainya. Kalau bahagian C dia lebih kepada open respon ataupun respon terbuka yang minta murid-murid bagi pendapat, okey, pandangan, okey, berkaitan mungkin tajuk yang relevan adalah tentang persekitaran, pencemaran, okey, makanan dan sebagainya. Okey, semua murid ingat balik. Okey, apakah yang cikgu pernah terangkan? Boleh? Alright. Oh, sorry. Jadi soalan yang pertama, okey, cikgu bagi satu je contoh soalan sebenarnya, tapi sebab dia ada anak-anak dia, okey, kita tengok macam mana dia mengaitkan. Soalan ni stimulus dia adalah diagram. Okey, jadi penyataannya adalah diagram ni dia tak ada nama. Okey, jadi kita nak tahu apakah diagram ni, apa yang nak ditunjukkan dalam diagram ni, kita kena baca. Okey, so dia kata rajah 3.1 dan rajah 3.1A dan 3.1B menunjukkan organ respirasi bagi 2 organisma. Okey, P dan juga Q. Jadi organisma yang berbezalah. Dan anak dia yang pertama, A. Namakan organ respirasi bagi organisma P dan Q. Okey, so murid-murid cikgu di Google Meet boleh nampak kan gambar ni? Apakah? Okey, dia nak apa? Dia nak organ. Nah, yang ni yang murid-murid selalu keliru, terlepas pandang bila tak baca betul-betul kan. Tiba-tiba dia letak kat sini manusia, ikan. Confident sangat sebab tengok gambar kan. Jadi dia nak organ sahaja. Okey, siapa boleh jawab? Siapa? Saya boleh jawab, cikgu. Okey, Azim. Silakan. Untuk organisma P, jawapan dia paru-paru. Okey. Untuk organisma Q, jawapan dia insang. P adalah paru-paru, kita tengok. Betul. Dan Q adalah insang. Okey, betul. Thank you, Hazim. 2 markah. Okey, jadi kalau peringkat soalan ni adalah peringkat soalan yang mudah. Peringkat senang. Okey, jadi peringkat senang bila namakan, kita tengok markah yang murid. Cikgu lupa nak bagi tahu tadi, bila kita nak tahu okey berapa banyak jawapan yang kita nak berikan. Okey, kita tengok pada markah. Bila dia tanya 2, satu P, satu Q, jadi mesti ada satu jawapan untuk P, satu lagi jawapan untuk Q. Jadi cukuplah 2 markah. Ya. Okey, dan cikgu nasihatkan murid-murid jangan bagi lebih. Okey, sebab yang lebih tu tak ada markah dan dia akan jadi pembaziran masa dekat situ. Betul. Okey, so kita kena ada time management yang baik. Soalan seterusnya. Okey, soalan B pula, anak dia yang kedua. Okey, merujuk kepada gambar rajah yang masih sama. Okey, pertukaran gas berlaku merentasi permukaan alveolus bagi organisma P. Jadi bila murid-murid dah belajar tentang sistem respirasi manusia, tahulah alveolus tu apa? Kan dia adalah destinasi terakhir dalam paru-paru yang oksigen akan sampai. Okey, so alveolus bagi organisma P, terangkan kepentingan pertukaran gas pada manusia. Okey, terangkan kepentingan pertukaran gas. Jadi markah dia berapa? Berapa panjang ni nak letak ni? Okey, markah dia kita tengok markah 2. Okey, kepentingan tu mungkin murid cakap macam nak kena buat satu karangan ke? Kan panjang jadi dia. Jadi kata kuncinya di mana tu? Kata kunci dia adalah, okey, kita tengok kat sini . Satu, konsep dia adalah konsep pertukaran
Gas. Pertukaran gas. Okey, so murid kena recall balik mekanisme. Okey, tadi mekanisme pertukaran gas. Okey, daripada mana? Sebab pertukaran gas ada dua kan tadi, daripada alveolus ke dalam salur darah ataupun daripada salur darah ke dalam sel. Okey, so dia kata dia nak berlaku merentasi permukaan alveolus. Jadi bermaksud daripada alveolus ke dalam salur darah. Okey, terangkan. Okey, ni kata kerja. Terangkan. Ya, kata kerja dia adalah terangkan. So ni level bukan level senang, dia level Naik sederhana. sikit. Dia up sikit. Okey, level sederhana. Terangkan apa? Kepentingan pertukaran gas. Okey. So kenapa gas tu perlu bertukar daripada alveolus ke dalam salur darah? Alright. Berapa banyak nak tulis? Kita tengok markah. Dia nak 2 je. 2 markah saja. Jadi 2 poin saja murid-murid perlu bagi. Okay, kalau murid-murid rasa macam insecure, macam alamat macam tak cukup je, bolehlah bagi 3. Tapi janganlah buat sampai 1 perenggan yang panjang. Okay, sebab kita kena susun masa tu dengan baik. Baik, murid-murid cikgu ada idea tak apakah poin-poin penting yang kita boleh letak? Boleh Kak Wani dengar suara Kak Id? Boleh dengar lagi suara Kak Id? Silakan. Okey, sila. Okey. Ikut apa yang cikgu dah ajar. Okey. Untuk poin yang pertama, for oxygen supply untuk respirasi sel. Baik, untuk bekalan oksigen. Lagi? Ada lagi? Bekalan oksigen untuk cell respiration. Okey, for cell respiration. Okey, mari kita ada lihat. lagi tak? Tak ada. Itu. Untuk poin yang kedua, untuk kita keluarkan karbon dioksida. Okey, untuk keluarkan karbon dioksida. Maknanya pertukaran gas tu boleh melibatkan oksigen daripada alveolus masuk ke dalam salur darah ataupun karbon dioksida daripada salur darah ke dalam alveolus untuk dikeluarkan. Betul? Betul Betul maksud cikgu, maksud awak macam tu. Okey, so kita tengok poin yang cikgu ada. Okey, ya, poin yang pertama, okey, untuk membekalkan oksigen bagi menjalankan respirasi sel. Okey, jadi dia punya poin yang penting adalah ayat ni sebenarnya murid-murid boleh alter ataupun boleh ubah. Okey, boleh ubah tapi poin penting tu kena ada. Membekalkan oksigen. Okey, so itu dia punya konsep dia. Okey, kemudian bagi menjalani respirasi sel. Okey, kemudian poin yang seterusnya kita boleh tengok vice versa pula. Okey, sebaliknya. Okey, untuk menyingkirkan hasil buangan ataupun kita boleh letak terus untuk menyingkirkan karbon dioksida. Okey, so lagi selamat sebenarnya murid tulis menyingkirkan karbon dioksida lah. Okey, sebab kalau hasil buangan tu dia macam lebih general kan. Betul. Okey, baik, ada lagi. Okey, itu saja. Itu jawapan kau ni. Okey, itu jawapan dia. Okey, so betul. Okey, 2 markah. Cukuplah, tak payahlah nak buat panjang-panjang sangat. Ya. Okey. Boleh kita teruskan? Okey. Soalan yang seterusnya. Rajah 3.1. Okey, 3.1 kat sini. Okey, 3.1A dan 3.1B menunjukkan masih lagi gambar rajah merujuk kepada gambar rajah yang sama. Okey, dia minta apa pula? Dia minta perbezaan. Nyatakan satu perbezaan antara sistem respirasi organisma P dengan organisma Q. Okey, soalan perbezaan ni dia unik sikit. Bukan unik lah, dia ada teknik yang tertentu yang murid-murid kena bagi perhatian. Okey, kenapa? Sebab ramai sangat yang salah menjawab bila sampai soalan perbezaan. Okey, kenapa? Kebanyakan murid dia akan jawab, dia akan bagi penerangan tentang satu organisma. Lepas tu next perenggan dia bagi penerangan tentang organisma yang satu lagi. Okey, kenapa jadi macam tu? Okey. Right, murid-murid, cikgu tak nak murid-murid mengulang kesilapan yang sama. Okey, jadi cikgu terangkan kat sini. Bila sebut tentang perbezaan, pastikan perbezaan tu datang dalam satu ayat yang lengkap dan terus membezakan antara organisma P dan organisma Q. Okey, mengikut aspek-aspek yang tertentu. Okey. Jadi kat sini boleh Kak Wani minta Amar untuk bagi perbezaan satu markah. Boleh Amar? Satu Boleh, markah je. boleh. Satu perbezaan dan satu markah. Okey, bagi organisma P, pertukaran gas berlaku di alveolus, manakala bagi organisma Q, pertukaran gas berlaku di lamela. Okey, itu adalah dari aspek di mana berlaku pertukaran gas. Okey, organisma P, pertukaran gas berlaku di alveolus, manakala bagi organisma Q, pertukaran gas berlaku di lamela.
Okey, kalau kita cakap tentang perbezaan, okey, selalunya bila berkait dengan perbezaan dia ada banyak aspek. Ya. Okey, kalau dia minta satu markah je, jadi kita bagi satu perbezaan. Tapi murid-murid kena ingat, okey, yang cikgu ingatkan lagi, bila sebut perbezaan awak mesti bezakan terus. Okey, organisma P berlaku, pertukaran gas berlaku dalam alveolus. Manakala dia mesti ada penghubung ni, kata penghubung. Okey, manakala organisma Q pertukaran gas berlaku dalam lamela. Jadi kita terus je bezakan. Okey, untuk aspek yang pertama ataupun untuk satu-satu aspek. Jadi perbezaan dia sebenarnya banyak. Okey, cikgu dah senaraikan juga dekat sini untuk kita recall balik okey apa yang kita dah pernah belajar. Okey, yang pertama tadi dari segi tempat berlaku pertukaran gas, yang kedua paru dilindungi oleh sangkar rusuk, insang dilindungi oleh operculum. Okey, itu adalah berdasarkan kepada struktur. Okey, sistem respirasi untuk organisma P dan organisma Q. Kemudian organ yang terlibat, okey, dari aspek organ yang terlibat, okey, kita boleh lihat organisma P adalah organ paru-paru, manakala organisma Q adalah insang. Dan yang keempat diterangkan tentang aspek laluan udara. Udara masuk melalui hidung untuk organisma P, manakala untuk organisma Q udara memasuki ruang operculum menerusi mulut ikan. Ini dia perbezaan yang boleh mereka bagi jawapan juga. Betul. So murid boleh bagi, kalau murid bagi aspek yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang keempat, mana-mana boleh diterima. Ya, yang penting ada perbezaan yang lengkap di situ. Betul. Okey cikgu, nampaknya kita dah lakukan soalan untuk kertas 2 dan banyak juga yang telah kita lakukan bersama, dan lepas ni ada banyak lagi yang akan kita belajar bersama dengan Cikgu Zamimah. Tapi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini Biologi bersama dengan Cikgu Zamimah dan 6 murid dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Jadi macam mana murid atas talian, masih bersemangat lagi ke tak nak teruskan soalan kita hari ini? Okey, ini antara murid yang sangat bersemangat cikgu dalam sukses. Okey, jadi jom kita bersambung dengan soalan seterusnya. Okey, jadi cikgu kita lihat pula anak dia yang ke A, B, C, D. Okey, anak dia yang seterusnya. Okey, masih lagi soalan yang sama. Okey, masih merujuk diagram yang sama. Okey, menunjukkan Raja 3.1A. Okey, yang ni dia nak rujuk 3.1A sahaja. Okey, menunjukkan diafragma yang memisahkan rongga toraks daripada abdomen. Okey, dan diafragma tersebut memainkan peranan penting dalam mekanisme pernafasan manusia. Okey, itu yang kita belajar. Okey. Jadi dia bagi satu situasi. Yang ni up sikit, dia bagi kebat sikit. Okey, so macam mana soalan kebat tu? Maksudnya dia tak tanya direct konsep. Okey, dia akan relatekan ataupun applykan konsep tersebut dalam kehidupan seharian, sama ada masalah yang kita hadapi dalam kehidupan seharian atau sebagainya. Jadi, jika diafragma itu tidak dapat berfungsi, kita dah belajar fungsi diafragma, tapi dia sebaliknya dia tanya jika tidak dapat berfungsi. Terangkan bagaimana keadaan ini memberi kesan kepada mekanisme pernafasan manusia. Okey, jadi murid nak jawab macam mana rasanya? Kalau dia tak berfungsi, yang kita belajar apa fungsi dia? Dia tanya kalau tak berfungsi. Jadi, macam mana nak jawab? Iqbal boleh tolong jawab? Iqbal? Boleh. Okey, apa rasa-rasanya poin yang penting? Jadi saya rasa pertama poin yang penting kita kena masukkan tentang keadaan diafragma tersebut. Okey. Di mana pertama diafragma tu bila dia tidak berfungsi, dia tidak dapat mengencut dan dia tak boleh menjadi lebih rendah. Okey. Betul ke? Okey, tak apa. Dan poin yang dulu. kedua, bila tidak boleh menjadi rendah, perubahan isi padu dalam tu dia tidak boleh berkurang. Okey. Dia tidak boleh berubah. Baik. Jadi bila tidak boleh berubah, tekanan udara pun tidak boleh berubah. Dan poin yang ketiga, bila tekanan udara tidak boleh berubah, jadi udara pun tak boleh masuk. Jadi kita tak boleh bernafas. Okey. So Iqbal, menarik cara penerangan Iqbal. Okey. Jadi kita tengok poin dia yang pertama, diafragma tidak dapat mengecut. Okey, sebab kita belajar diafragma dia akan mengecut dan mengendur. Okey. Kemudian bila tak dapat mengecut, tiada perubahan berlaku dalam isi padu rongga toraks ni, isi padu rongga toraks ni. Okey, kemudian bila tiada perubahan isi padu, maka tiada perubahan tekanan udara. Okey, tiada perubahan isi padu, maka tiada perubahan tekanan udara. Jadi pernafasan itu tidak berlaku ataupun berlaku dengan tidak sempurna. Okey, kalau tengok Iqbal terangkan tadi, murid di rumah, menarik cara Iqbal terangkan tadi. Kenapa? Bila kita melibatkan mekanisme, tengok kat sini. Bila cikgu cakap tadi mekanisme dia mesti step by step. Kan? Okey, so bila dia step by step, okey, bila murid-murid faham, okey, apakah proses yang berlaku tu, insya-Allah murid-murid boleh go through step by step. Okey, supaya kita tak tertinggal mana-mana point. Okey, markah 3 je kat sini. So kita jangan bagi banyak-banyak sangat.
Apa yang dia nak saja. Okey, jadi macam itulah cara Iqbal terangkan bila okay. So bila diafragma tidak dapat dia gagal ataupun tidak dapat berfungsi, bermaksud dia tidak dapat mengecut atau mengendur. Bila dia tak dapat mengecut mengendur, tiada perubahan berlaku pada isi padu. Bila tiada perubahan berlaku, tiada tekanan udara. Okey, dan bila tiada perubahan tekanan udara, proses pernafasan tidak berlaku ataupun tidak sempurna. Okey, jadi itu cikgu nak gambarkan macam mana kita nak memproses pembelajaran ataupun konsep berkaitan dengan mekanisme. Alright. 3 markah untuk Iqbal. Okey, Tania. Okey. Jadi satu lagi cikgu nak maklumkan dekat sini, bila dia minta gagal berfungsi, tidak dapat berfungsi, kita straight to the point. Okey, untuk point tidak dapat berfungsi. So kita tak payahlah nak terangkan dulu okey diafragma fungsi dia macam ni tak perlu. Okey, jadi kita straight to the point bagi apa yang soalan minta. Okey. Seterusnya, okey, ini soalan kebat lagi. Okey? Alright. Oh sorry. Encik X merupakan seorang atlet dan dia juga perokok tegar. Dia bertentangan kat situ. Terangkan kesan merokok ke atas kadar denyutan nadi dan kadar pernafasan. Okey, yang ni cikgu terangkanlah. Ya. Okey, markah dia berapa? Markah dia 2 je. Okey, jadi dia minta sedikit penerangan. Okey, tak perlu nak panjang-panjang. Jadi apa penerangan dia? Okey, kalau tengok kat sini sebenarnya cikgu ada banyak poin. 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu ada 6 poin. Okey, untuk makluman murid-murid, kalau dalam skema jawapan, okey, selalunya poin ni lebih banyak daripada markah yang diletakkan ataupun markah yang diberi. Okey, kenapa? Sebab nak bagi pilihan lah dekat murid untuk menjawab. Jadi mana-mana 2 yang murid-murid boleh jawab, murid-murid dapat markah. Okey. Jadi apa kesan dia kalau perokok tegar? Kita tahu konsep yang kita dah belajar adalah kesan rokok, dan kita tahu apakah pula rutin seorang atlet. Okey, dan apa kaitan dia dengan sistem pernafasan? Okey, ataupun mekanisme pernafasan seorang atlet. Dia berbeza daripada orang biasa. Okey. Jadi yang pertama, kita boleh lihat kadar denyutan jantung dan kadar pernafasan dia meningkat. Kenapa? Bila soalan terangkan. Kita kena bagi fakta, kita kena bagi penerangan, sebab dan sebagainya. Okey. Jadi bila dia kata kadar denyutan jantung dan kadar pernafasan atlet akan meningkat. Kenapa? Sebab dalam rokok ada karbon monoksida. Cikgu cakap apa tadi? Karbon monoksida dia akan compete dengan oksigen untuk mengikat dengan sel darah merah. Jadi bila karbon dioksida dah mengikat, oksigen tak dapat mengikat. Bila oksigen tak dapat naik kenderaan tu untuk sampai kepada sel, jadi yang sampai dekat sel adalah kandungan oksigen yang rendah. Jadi jantung terpaksa mengepam dengan laju untuk mencukupkan keperluan oksigen. Okey? Jadi menyebabkan pernafasan beliau meningkat dan untuk memenuhi keperluan oksigen. Okay, jadi penerangan yang kedua, kita boleh cerita juga tentang nikotin dalam darah. Okey. So dalam rokok ada nikotin. Bila nikotin masuk dalam darah menyebabkan adrenalin dirembeskan. Jadi adrenalin tadi dia akan menyebabkan apa? Jantung mengepam dengan lebih cepat. Okey. Jadi atlet yang merokok, atlet tu memanglah bila dia berlari, dia punya pernafasan dia akan lebih cepat. Tapi bila dia merokok lagi, jadi pernafasan dia jadi tak stabil. Dia susah untuk stabil. Okey. So itulah tadi contoh soalan struktur. Okey, ni. Jadi cikgu nak tunjuk pula contoh soalan esei. Satu je soalan, tapi dia ada anak-anak itu juga. Okey, jadi memberi ingat soalan esei total untuk satu soalan tu adalah 20. Okey. Baik, sama juga dengan soalan-soalan yang lain. Okey, kalau tengok biologi ni biasanya kertas soalan dia memang tebal. Agak-agak kenapa tebal? Kenapa tebal? Kenapa soalan biologi kertas boleh jawab? Agak-agak lah. Soalan ni. Soalan panjang. Soalan panjang. Lagi? Ada lagi? Dia ada banyak anak-anak dia juga. Banyak anak-anak soalan. Okey. Dan lagi satu sebab boleh katakan setiap soalan ada gambar raja. Okey, so tu menariknya biologi. So kalau student kata cikgu saya tak raja nak baca, saya baca tak masuk lah. So jangan risau sebab biologi dia ada banyak gambar raja. Okey, so murid-murid boleh rujuk gambar raja. Jadi soalan esei, okey, ini adalah dia punya penyataan dan stimulus gambar ikan. Orang kita cerita pasal ikan je kan. Ikan, okey. Pastikan awak baca label dia. Dia tunjuk insang, dia tunjukkan arah aliran air. Jadi soalan dia mesti berkaitan juga. Okey. Rajah 6.1 menunjukkan sistem respirasi pada ikan. Ini soalan dia. Soalan anak yang pertama. Terangkan bagaimana insang diadaptasi. Okay, ini dia punya kata kunci. Diadaptasikan untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Meningkatkan
kecekapan. Okey, kalau murid-murid ingat lagi, cikgu pernah bercerita tentang kuantiti. Soalan tu kalau dia berkaitan dengan kuantiti, so jawapan dia pun mesti berkaitan dengan kuantiti. Okey, kita akan tambah lebih ataupun kurang, okey, ataupun lebih banyak dan sebagainya. Markah adalah 4 markah. Okey, jadi berapa banyak nak kena terangkan? Sekadar 4 markah lah. Okey. Cikgu teruskan dengan penerangan. Okey. Jadi, cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cikgu rasa? 6. Okey, 6 tapi dia nak 4 markah. Okey, ini juga adalah berkaitan dengan penerangan tentang kecekapan. Satu ciri dia adalah membran yang nipis. Membran yang nipis. Jadi penerangan dia apa? Memudahkan resapan gas respirasi. Bila membrannya nipis. Okey, kemudian dia mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Okey, boleh tambah kat sini yang banyak. Okey, kalau English tu numerous of network of blood capillary. Okey, banyak. Kemudian menambahkan kecekapan pengangkutan gas respirasi. Okey, dan yang ketiga, fakta dia mempunyai banyak lamela. Banyak lamela. Okey, so bila banyak lamela menambahkan jumlah luas permukaan untuk respirasi gas. Okey, nampak tak? Bila dia ada meningkat, maksudnya dia ada perkataan yang menunjukkan kuantiti. Okey, sama ada banyak ataupun sedikit. Okey. Ya, itu dia 4 markah. Boleh tak murid-murid cikgu? Boleh kan? Boleh. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya bahagian B, soalan anak yang kedua. Okey, rajah 6.2 pula. Dia bagi gambar rajah lain pula anak dia yang ni. Okey, menunjukkan apa? Satu mekanisme pertukaran gas dalam ikan. Okay, kadang-kadang murid takut bila tengok gambar ni. Sebab mekanisme dia macam dia tak boleh nak imagine. Cikgu dekat lamela tu kat sini bahagian mana? Sebab bahagian ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Dia sangat kecil, sangat halus. Ya, okey. betul. Alright, cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat gambarkan okey apakah keadaan lamela ni. Jadi dia nak terangkan mekanisme. Okay, kalau kita tengok mekanisme, panjang cikgu nak terangkan. Banyak yang saya nak terangkan. Selalunya murid ni kalau verbally dia boleh terangkan. Sebab dia ada dalam kepala kan, dia cakap okey, air bergerak macam ni. Tapi bila suruh tulis dalam ayat yang betul. Dalam ayat yang betul, memang masalah besar lah rasanya. Okay, untuk murid-murid yang dia tidak membaca. Okey. Sebab tu cikgu kata walaupun awak boleh tengok gambar rajah, awak boleh tengok video, sekarang dah ada banyak video kan. Tapi murid-murid kena membaca. Okay, mesti baca at least beberapa kali lah baca untuk dapatkan at least dia punya kata kunci, dia punya susunan dan sebagainya. Okey, sebab kalau tak ada vocab tu murid memang tak boleh buat lah. Okey, yang ni dia nak 2 markah je. Okey, ni boleh Kak Wani dengar jawapan dari Siapa Ryan? boleh bagi? 2 markah saja, 2 point. Okey, sila. Okey, so menunjukkan satu mekanisme pertukaran gas dalam ikan. Mekanisme tukar ganti gas ni dia bertentangan dengan salur darah. So air dia akan bertentangan dengan salur darah tu. Betul. So bila air yang mengandungi oksigen tu, dia akan meresap ke dalam salur darah lebih mudah bila dia bertentangan. Okey, ni aliran darah. Ya. Okey. Penjelasan yang lengkap di situ, Betul, Ryan. okey. Terima kasih. Cikgu rasa yang tak pernah belajar pun boleh faham dah gambar ni macam mana proses itu berlaku. Okey, kalau dari segi susunan ayatnya macam mana? Okey, mekanisme, tukar ganti lawan arus nama dia, okey. So kita kena letak nama dia lah. Nama dia adalah tukar ganti lawan arus. Okey, dalam bahasa Melayu dia tukar ganti lawan arus ataupun penerangan yang macam kawan nak bagi tadi, arah aliran air adalah bertentangan dengan arah aliran darah. Okey, bertentangan tu dekat mana ni? Cikgu dah tanda dah. Aliran air dan anak panah dia daripada kiri ke kanan. Aliran darah dalam salur darah ni dalam lamela dia bergerak daripada kanan ke kiri. Nampak kan? Ni anak panah dia tak nampak sangat. Okey, cikgu nak ingatkan juga. Pastikan murid-murid perhatikan betul-betul, especially yang ada anak panah. Okey. So bila ada anak panah, sebab anak panah tu akan menunjukkan murid-murid atau membantu murid-murid untuk mendapatkan jawapan. Dan poin yang seterusnya adalah mekanisme tukar ganti sama juga. Sorry, salah. Okey, ni. Oksigen daripada air meresap ke dalam kapilari darah dengan lebih cepat ataupun karbon dioksida daripada darah meresap ke dalam air dengan lebih cepat atau lebih mudah.
Alright, jadi itulah dia. Jadi itulah mekanisme dia. Jadi di sini kita dah buat kertas 1, kertas 2 dan juga sampai ke bahagian esei. Betul. Jadi macam mana akhir sekali semua murid atas talian, kalau anda faham dengan kelas ini, sila tunjukkan thumbs up buat kali terakhir depan kamera macam ini. Alright, jadi di sini Wani nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Zamimah Ahmad Johari atas segala ilmu dan input yang diberikan hari ini. Teknik menjawab untuk dapat markah yang cemerlang, dan Wani harap kepada semua murid yang menyaksikan supaya anda dapat markah yang cemerlang. Sama juga kepada 6 murid kita hari ini, Muhammad Iqbal, Amir Syafiq, Muhammad Ammar, Muhammad Qaid, Ryan dan Hazim. All the best to all of you. InsyaAllah supaya dapat markah yang cemerlang. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021 dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye. InsyaAllah.